Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya saya ingin ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada masa ini saya dapat sedikit masa untuk menerangkan kepada guru-guru dan juga murid SKKT ini tentang satu majlis yang akan kita adakan pada 16 hari bulan Oktober pada hari Sabtu nanti, iaitu majlis apresiasi PDPR pertengahan tahun bagi sesi 2021. Kenapa kita buat majlis ini? Majlis ini dibuat bertujuan untuk menghargai segala sumbangan, segala penat lelah anak-anak murid kita yang telah belajar tidak secara bersemuka, terpaksa hadir di rumah belajar secara PDPR bersama dengan guru untuk jadual waktu yang telah kita sediakan, dan kita faham kesusahan dan juga kepayahan anak-anak ini untuk belajar. Jadi segala komitmen mereka ini kita hargai dengan memberikan penghargaan yang berbentuk apresiasi yang akan kita kumpulkan sebanyak 2 kali untuk tahun ini, iaitu satu ialah pertengahan tahun, iaitu pada kita akan ambil kehadiran pada bulan Jun, Julai dan Ogos. Yang ini majlis apresiasi pertengahan tahun 2021. Manakala untuk akhir tahun nanti ialah kehadiran pada bulan September, Oktober dan juga November 2021, iaitu majlis apresiasi akhir tahun 2021. Jadi semua yang murid-murid yang hadir pada PDPR ini, kehadiran mereka dicatat oleh guru-guru bagi setiap mata pelajaran, setiap hari kelas persekolahan diadakan. Jadi untuk itu murid yang hadir penuh, maknanya dia hadir bagi ke semua kelas pada setiap hari waktu persekolahan secara PDPR ni akan dikira mendapat anugerah cemerlang dari segi kehadiran. Kehadiran ini juga diukur, contohnya murid tahap 1, dia ada 9 kelas yang dia perlu hadir dalam masa seminggu, dan 9 guru yang mengajar kelas ini akan mencalonkan murid-murid yang hadir pada setiap kelas mereka. Manakala bagi murid-murid tahap 2 ada 11 kelas. Jadi 11 kelas ini, semua kelas jika murid itu hadir pada semua kelas, guru akan mencalonkan mereka. Jadi mereka akan mendapat markah penuh. Tahap 1 dapat 9/9, manakala tahap 2 dapat 11/11. Jadi ini akan dianugerahkan kehadiran cemerlang. Manakala kalau dia hadir kurang daripada penuh, contohnya tahap 1 dia dapat 8/9, dia dianggap sangat baik. Manakala kalau dia hadir kurang daripada itu, dia dianggap baik, iaitu 7/9. Jadi ini semua telah diambil kira oleh guru-guru, ada jawatankuasanya telah menilai muat penilaian daripada bulan Jun hingga bulan Ogos. Selain daripada kehadiran, murid-murid ini juga kita nilai dari sudut kerja dia. Contohnya kalau dia masuk kelas bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau matematik dan juga sains, guru-guru akan memberi tugasan atau assignment kepada mereka. Jadi sekiranya mereka membuat latihan yang diminta oleh guru, mereka dikira sebagai aktif. Jadi guru-guru ini juga akan mencalonkan pada murid-murid yang hadir, kemudian mereka aktif. Dia dapat menjawab soalan, kemudian kalau ada sesi dalam Google Meet pun ada interaksi bersama dengan guru, akan dikira sebagai aktif. Jadi murid ini pun diberikan penghargaan. Dan yang ketiganya ialah dari segi kualitinya. Contohnya dia hadir ke kelas, dia terlibat dalam PDPR, menjawab assignment, soalan yang diberi oleh cikgu, berinteraksi dalam Google Meet, dan dia menjawab dengan betul. Maknanya kualiti kerja dia itu bagus. Yang ini pun guru-guru akan mencalonkan murid yang terbaik ini. Jadi mereka ini akan mendapat, satu tadi ialah kehadiran, yang kedua aktif dalam PDPR, dan yang ketiganya mempunyai kualiti. Jadi kalau ketiga-tiga ni mereka akan dapat 3 hadiah dan juga 3 sijil. Jadi semuanya ini kita akan berikan nanti ialah pada hari 16 hari bulan Oktober pada hari Sabtu tahun ini, yang mana kaedahnya ialah secara drive-thru. Jadi selepas ini nanti kita akan maklumkan senarai pemenang-pemenang pada murid yang berjaya
yang daripada prasekolah tahun 1 hingga ke tahun 6. Senarai nama nanti akan dipaparkan melalui medium, sama ada melalui Telegram kelas dan juga dalam video ini nanti. Jadi diharap semua murid beri perhatian kepada yang telah berjaya, tahniah, dan yang kurang kuatkan usaha. Kita ada satu lagi penilaian iaitu akhir tahun. Jadi yang ini sebagai satu motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar untuk membekalkan prestasi yang tinggi. Okey, di sini juga saya ingin memberi sedikit rumusan secara keseluruhan pencapaian daripada penilaian yang kita buat ini. Kalau kita tengok dari segi rumusan PDPR bagi bulan Jun hingga Ogos, kita dapati dari segi kehadiran seramai 126 murid, bermakna daripada prasekolah hingga ke tahun 6 seramai 126 murid, iaitu sebanyak 17.21% hadir penuh. Maknanya mereka ini masuk pada semua kelas, semua subjek pada masa waktu persekolahan PDPR. Manakala untuk hadir dan juga aktif sebanyak 64 orang. Tadi ada 126 hadir penuh, tetapi daripada 126 itu hanya 64 saja yang aktif. Yang mana kalau cikgu bagi dia soalan assignment, dia jawab. Dan daripada 64, hanya 33 saja yang membuat kerja dengan tepat, betul dan cemerlang. Jadi tak apa, ini sebagai satu pembukaan, ini sebagai satu motivasi kepada anak-anak untuk terus meneruskan daya usaha untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Manakala untuk kategori sangat baik, jadi dia tidak dapat 100%, lebih kurang 90%, seramai 113 murid hadir, 62 aktif dan 24 cemerlang. Manakala yang dari segi baik, sebanyak 94 murid, maknanya kalau tahap 1 itu dia hadir sebanyak daripada 9 cikgu, 7 orang cikgu mencalonkan dia hadir ke kelas itu 94 orang. Manakala daripada 94 itu hanya 57 yang menjawab soalan dan 47 menjawab dengan betul. Manakala kategori yang di bawahnya ialah sederhana seramai 204 orang, dan yang lemah ni ialah 145. Dia mungkin yang lemah ni mungkin masuk daripada ada 9 subjek, 9 mata pelajaran, mungkin hadir satu kelas PM dia pergi English tak masuk, matematik tak hadir dan sebagainya. Dan ada kategori yang ini ialah ini masalah kepada kita, iaitu seramai 50 orang murid yang terpicit, yang tidak pernah masuk ke mana-mana kelas yang cikgu buat. Jadi ini menjadi satu kekurangan lah pada kita. Jadi saya harap ibu bapa pastikan anak-anak sekurang-kurangnya boleh belajar. Sebab ruangan yang diberi kepada murid ini adalah luas. Maknanya kalau dia belajar selama seminggu, jika dia tidak dapat hadir pada waktu masa yang ditetapkan, dia boleh masuk pada sebelah petang atau pada esok. Maknanya kita bagi ruang selama seminggu. Yang pentingnya dia dapat akses kepada semua pelajaran yang cikgu beri dalam Google Classroom. Jadi daripada situ dia boleh menjawab dan juga boleh mengikuti pembelajaran. Jadi bukan dia maknanya kalau dia tak masuk pada waktu itu tertentu, dia dikira tidak hadir. Dia akan dikira hadir dalam masa seminggu. Jadi ruang yang ada mencukupi bagi ibu bapa yang ada masalah, jika ada kekangan untuk bekerja dan sebagainya. Isu ini saya rasa tidak begitu besar. Cuma kadang-kadang ialah sikap kita untuk memberi dorongan dan juga motivasi kepada anak-anak terus belajar. Okey, daripada situ kalau kita tengok pada rumusan yang lebih mengikut tahun, kalau kita tengok ini tahun 1, okey, untuk prasekolah kehadiran 100%, manakala untuk hadir 84% dan untuk kualiti 36%. Tahniah kepada murid pra yang mana semua 25 murid itu hadir dalam sesi pembelajaran bersama dengan Cikgu Tun Zaimah. Jadi tahniah kepada murid prasekolah. Manakala untuk tahap 1, untuk tahun 1 yang cemerlang hanya seramai 9 orang, sangat baik 8 orang, baik 7 orang. Sederhana antara dia hadir antara 4 atau 6 kelas seramai 22 orang, dan manakala yang lemah hanya sebanyak lemah ni dia hadir 1 kelas atau 2 atau 3 seramai 28 orang. Sangat lemah ni memang tidak pernah hadir dalam mana-mana kelas. Manakala untuk tahun 2, kalau kita tengok daripada slide yang saya tunjukkan di sini, boleh nampak
Maknanya tahun 2, 38 orang cemerlang, 17 sangat baik, 15 baik, 30 sederhana, 23 lemah, dan 5 sangat lemah. Jadi slide-slide yang ada ni tuan-tuan dan juga anak-anak boleh tengok mengikut kelas masing-masing, mengikut tahun masing-masing. Jadi di sini apa yang saya ingin bagi tahu kepada semua anak-anak murid, maknanya ruang untuk belajar itu masih ada, ruang untuk sesi akhir tahun ini masih ada lagi. Jadi diharap selepas ini semua anak-anak dapat terus belajar mengikuti kelas PDPR yang cikgu buat bersama dengan guru-guru di PT Video, dan tahniah kepada yang berjaya, yang kurang berjaya kuatkan usaha dan teruskan berusaha untuk terus berjaya. Di sini juga saya ingin sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada jawatankuasa pengelola Majlis Apresiasi yang telah bersusah payah untuk memastikan bahawa program ini dapat berjalan, dan juga komitmen guru-guru terhadap pembelajaran PDPR juga saya hargai. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.